studi kita mengenai peristiwa Isra' dan Mi'raj. Studi kita ini, kita perlu mempelajarinya, kita perlu mentalaahnya untuk memperkasakan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkasakan kekuatan iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menguatkan keyakinan kita kepada wujudnya alam ghaib, alam bukan alam nyata ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pada kali ini sepatutnya kita tumpukan perhatian kita, kita hadapkan wajah kita, muka kita, hati kita, seluruh jiwa raga kita, kita bertafakur, berfikir secara mendalam tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Inilah ayat mengingatkan kita supaya kita sentiasa memerhatikan pada kejadian langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi, pertukaran antara malam dan siang, dan kita sentiasa berzikir, sama ada kita sambil duduk, sambil berdiri, sambil duduk, berfikir, bertafakur tentang kejadian langit, kejadian bumi, dan kita membuat kesimpulan, Rabbana, Tuhan kami, ma khalaqta hadza batilan, bukan sia-sia engkau jadikan semua ni ada maknanya, ada pengertiannya. Ya, kita perhatikan, kita sunat bangun di tengah malam untuk sembahyang tahajud. Sebelum bersembahyang tahajud, kita membaca ayat ini. Bila kita buka jendela, kita perhatikan alam ini, alangkah hebatnya alam ini. Padahal planet yang kita diami ini baru satu planet daripada billion planet yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaannya begitu tersusun, begitu rapi, begitu disiplin, ya. Semuanya menjadi bukti menunjukkan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah karena kita telah memilih Islam, kita sudah dikategorikan sebagai orang Islam. Kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman. Bukankah ramai yang tertarik dengan keindahan alam, dengan panorama alam, tetapi tidak terpikat, tidak tertarik, tidak menemui Tuhan yang mencipta alam ini. Ramai orang yang gemar, ramai orang yang suka dan gembira dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ramai yang gemar, tidak ramai yang suka, yang berminat untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang menceritakan tentang Isra' Mi'raj ini, Allah memulakan dengan Subhana, Maha Suci Tuhan. Ini mengajak kita supaya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam hidup kita ni ramai sarjana, pakar dalam bidang itu, bidang ini, dalam pelbagai bidang, sentiasa bergiat membuat kajian, penyelidikan terhadap bahagian-bahagian alam ini. Mereka berjaya menggali rahsia-rahsia kekuatan alam ini. Minyak petrol dijumpai, biji dijumpai, haiwan dijumpai, tumbuhan, alat-alat teknologi, tetapi sayangnya tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukaddimah saya pada kali ini untuk kita memperkatakan tentang Isra' dan Mi'raj. Mungkin ada apa-apa persoalan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidil bin Selamat, guru pelatih KPLI Seni Visual Institut Perguruan Kota Baru. Ingin berikan satu soalan berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, iaitu mungkin Datuk boleh menjelaskan apakah mesej yang boleh kita perolehi daripada peristiwa ini,
sebagai panduan dan pedoman kita pada sebagai umat akhir zaman ini. Terima kasih. Terima kasih. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah peristiwa besar yang Allah mulakan cerita pasal Isra' Mi'raj ini dengan ayatnya Subhanallazi asra bi'abdi. Subhana, Maha suci Allah. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan ini Maha suci dari segala kekurangan, Maha suci dari segala kelemahan. Artinya nak bawa Nabi Muhammad daripada Makkah ke Masjidil Aqsa itu perkara yang cukup simple, perkara yang cukup mudah, kerana Maha suci Allah. Allah bukan Tuhan yang lemah, ya? Oleh kerana itu iman kita, keyakinan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita memahami Isra' dan Mi'raj ini. Dan mesej yang ingin disampaikan di antaranya ialah Nabi Muhammad itu disebut dalam ayatnya Subhanallazi asra bi'abdihi, membawa perjalanan hambanya, satu title yang sangat tinggi dalam kehidupan kita, ya. Dan inilah yang kita cari-cari untuk melayakkan diri kita menjadi abdun, yaitu kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad, Allah tidak sebut Subhanallazi asra bi Muhammad, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut Subhanallazi asra bi rasulih, tidak. Tapi gelaran ataupun title yang diletak kepada Nabi Muhammad ialah bi'abdihi, dan abdun inilah yang kita nak capai dalam kehidupan kita. Yang keduanya, minal Masjidil Haram. Masjid ini dua masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Permulaan perjalanan Isra' Mi'raj ini daripada masjid ke masjid. Ini mesej yang ingin disampaikan. Maknanya dalam kehidupan kita ini, jangan dari disko ke disko, dari kelab malam ke kelab malam, tetapi dari masjid ke masjid. Inilah kehidupan orang mukmin. Kerana kita tahu bahawa masjid ini, kalau Masjidil Haram itu Allah Subhanahu wa taala memberi perakuan, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk dalam Masjidil Haram dijamin mendapat keamanan. Mesejnya ialah masjid ke masjid ini, biarlah kita jadikan masjid sebagai zon aman, bukan zon untuk perbalahan, ya. Jadi lambang kepada kekuatan kita ialah masjid, dan apa juga pengajaran daripada masjid ini mesti dibawa ke luar masjid. Maknanya kita kena bawa pengajaran masjid ke mahkamah, kita kena bawa pengajaran masjid ke sekolah, kita kena bawa pengajaran masjid ke gedung-gedung, ke supermarket, dan sebagainya. Ini mesej. Jadi jangan jadikan masjid sebagai zon perbalahan, jangan jadikan dalam mukim kita sebagai zon perbalahan, jangan jadikan negeri kita sebagai zon perbalahan, jangan jadikan negara kita, rakyat yang hidup dalamnya, zon perbalahan.